Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi kita. Kali ni hari ni Kak Ella rasa Kak Ella nak cerita pasal RTC. Okey, salah satu produk killer kita lah ya. Ni RTC, apa yang ada dalam ni, apa dia punya khasiat, apa dia punya manfaat apa yang istimewanya, apa beza ni dengan yang lain, apa dia ni, macam tu. So sebelum kita cerita apa-apa, Pak ni gabus. Ni gabus ataupun panggil apa polystyrene, polystyrene ya, polystyrene. Gabus. Nampak Nampaklah tu. Okey. Ni gabus Gabus ni, okey, kalau misalnya katalah kita kita rebus ke kalau kita rebus, kalau kita tanam ke, dia takkan terurai sebabnya dia ni memang struktur macam macam plastik macam tu kan. Jadinya yang ni kita anggap macam kolesterol dalam badan kita, dalam salur darah kita So ini gabus dia. Okey, ini eksperimen demo kita malam ni lah ya. Sekejap. Okey, gabus ni kalau kita rebus ke dalam air menggelegak 3 jam 4 jam pun takkan habis Dia macam ni je lah struktur dia. Betul Lepas tu kalau kita tanam pun 3 4 tahun, 5 6 tahun ke 10 tahun ke, dia cuma jadi hitam je lah kan. Sebabnya dah tertanam, kena tanah kan. Tapi dia takkan mengubah struktur dia. Macam ni lah juga kalau tanam dia macam plastik. Okey, ni gabus Lepas tu okey, ini air. Okey. Air ni air suam Kenapa air suam? Sebabnya kita nak bagi satu medium macam darah kita. Darah dalam salur darah dia dia suam-suam kan. Panas macam katalah kalau kita sembelih ayam ke apa kan, memang darah yang terpancut tu panas kan. So ini kita punya kita anggap macam darah kita lah. Okey. So ini RTC ni adalah minyak zaitun campur dengan minyak ikan. Tak nak keluar. Ni. Okey, ni dia RTC, minyak zaitun campur minyak ikan. Lepas tu ada vitamin E dalam tu. Okey, tengok eksperimen dulu, demo. Cocok ini pin. Okey. Ini pin. Ajak. Okey. Sekejap ya. Cek dalam ni. Nampak Okey. So ini minyak zaitun, minyak ikan dalam satu soft gel So lebihnya kita sapu jap kat tangan, kat kulit ni. Okey, sapu sikit. Okey, nak tengok apa jadi, kita cerita dulu pasal RTC. Okey. So apa dia kolesterol? Sebelum tu Kak Lia nak tanya apa dia kolesterol Okey. Okey, ini RTC tadi kan? Ni. Okey. Nampak So apa dia kolesterol? Kolesterol yang orang duk cakap dalam kolesterol dalam darah semua kan? Kolesterol tu adalah satu molekul sejenis lipid molekul sejenis lipid. Lipid tu adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah dan sel tubuh kita. Okey. So dia ni, kolesterol ni boleh meningkat boleh jadi banyak akibat dari lemak yang terkumpul dalam darah dan menyebabkan salur darah tu tersumbat. Okey. Tu pasal kita tak nak kolesterol tu tinggi dalam darah kita.
jantung dan otak akan kekurangan oksigen dan aliran darah. Kalau misalnya salur darah kita tersumbat, kita tahu untuk bekalkan oksigen mesti ada pertukaran darah kan, pertukaran darah dalam jantung. Jadinya bila salur darah tu tersumbat, pertukaran tu tak jadi lancar, kekurangan oksigen dalam darah untuk dialihkan ke jantung dan otak kita, macam tu. Jadi kita kalau boleh kita tak nak kolesterol. Macam mana kita tahu 10 hingga 20% penyakit kita datang daripada salur darah yang tersumbat. Tersumbat sebab apa? Tersumbat oleh kolesterol yang ada dalam salur darah lah selalunya, Lepas tu kalau misalnya salur darah tu tersumbat, dia menjadi high risk pada heart attack ataupun stroke. Kalau heart attack tu maknanya jantung gagal mengepam, stroke tu maknanya kita punya fungsi otak dah tersumbat lah macam tu, dah terganggu. So selalunya kalau kita pergi check dekat doktor ke dekat klinik, doktor kata tak ada kolesterol. Tak ada kolesterol tu tak bermakna tak ada langsung. Selalunya kolesterol dapat dikesan dalam darah bila dah capai 70%. 70% dalam darah baru kita dapat detect bacaan tu melalui tester tu lah. Tester selalunya doktor buat kan dekat ujung jari ni, ataupun dia akan ambil dekat lengan. So kat situ bila yang ambil dekat ujung jari ni random je. Kalau misalnya dia ambil dekat lengan ni, itu selalunya kita dapat bacaan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Yang mana kita tahu dalam kolesterol ada dua jenis kolesterol. Dalam salur darah kita ada dua jenis kolesterol. Satu kolesterol jahat, satu kolesterol baik. Apa dia yang baik, apa yang jahat? Okey. Ni akaklah cerita sikit apa yang baik, apa yang jahat. Okey, ada pula bunyi kentut. Okey. So selalu bila doktor akan cek darah yang ambil satu tiub besar ni tu, dia akan cek HDL dengan LDL. HDL tu apa dia? HDL adalah high density lipoprotein. Okey, itu baik, high density memang baiklah. So dia lebih protein dan aliran dia 20 hingga 30% kolesterol ke seluruh tubuh badan. Yang HDL ni dia membawa protein dan mengalirkan 20 hingga 30% kolesterol ke seluruh badan. Kolesterol sebenarnya baik untuk badan, memang diperlukan untuk tubuh badan kita. Lepas tu dia berperanan membuang kolesterol yang berlebihan dari dinding sel arteri. Arteri itu salur darah. Kolesterol yang berlebihan dalam salur darah tu, daripada dinding salur darah tu yang berlebihan, dia akan buang dan bawa semula kolesterol tu ke hati, untuk dibuang. Hati kita yang memproses benda tu tahu, untuk dibuang, untuk diadakan macam tu. Diperlukan kan, dia mengeluarkan kolesterol ataupun dibuang kolesterol. Dia maknanya yang baik ni dia akan bawa kolesterol dalam badan tu, dia akan keluarkan, dia akan bawa ke hati untuk dibuangkan. Yang mana tak gunalah yang mana guna dia akan simpan lah. So satu lagi, yang kedua dia ada LDL. LDL ni low density lipoprotein. Dia mengandungi 75% kolesterol dan kurang protein. Maknanya dia lebih kolesterol, dia lebih pada kolesterol. Protein tu sangat kurang. Yang mana kita tahu sebenarnya protein tu lagi bagus lah kan. So dia ni pula, dia pun berperanan untuk mengalirkan kolesterol ke seluruh badan lah. Lepas tu kadar yang, kalau misal kata LDL terlalu tinggi, dia akan mengumpulkan lemak tu, lemak kolesterol tu ke dinding arteri, dinding salur darah. Arteri tu salur darah, macam tu. Jadinya itu dia dua jenis kolesterol. Lepas tu apa dia keperluan kolesterol? Tadi kan Kak Ella cakap kolesterol tu perlu. Tapi apa keperluan dia? Keperluan kolesterol dalam badan adalah, badan memang sangat memerlukan kolesterol, tapi badan tak dapat nak hasilkan HDL dalam jumlah yang mencukupi. Badan kita perlukan kolesterol ni untuk menghangatkan badan kita, untuk lancarkan perjalanan darah. Darah tu tak terlampau pekat, tak terlampau cair. Tapinya
HDL tadi kolesterol baik kolesterol baik tu tak cukup untuk bagi bekalan yang cukup untuk seluruh badan. Faham tak? Maknanya untuk dia supply ke seluruh badan kita tak cukup dengan yang diproses daripada hati tadi. Okey So apa tu? Nak cerita pasal tengok dia. Macam mana kita nak tingkatkan HDL? Tadi kan kita dah cakap kita tak dapat nak supply cukup HDL dalam badan kita. HDL is kolesterol baik high density lipoprotein. Okey. Macam mana kita nak tingkatkan pengeluaran kolesterol baik dalam badan kita. Okey, kita kena makan suplemen, makanan tambahan, iaitu makanan yang kaya dengan asid lemak, omega 3, daging, telur atau produk tenusu. Okey, itu yang boleh meningkatkan kolesterol dalam badan Tapi gaya hidup kita masa kini gaya hidup kita ni diet tak seimbang lepas tu lebih sangat berminyak, lebih gula, badan tak dapat HDL yang cukup lah jadinya makanan yang macam tadi daging, telur, produk tenusu ada HDL tapi tak mencukupi So kita yang paling banyak ada HDL adalah minyak ikan dan juga minyak zaitun. Okey, dia ada dalam tu lah, macam tadi kapsul tadi dia ada minyak ikan yang ada DHA dan EPA itu dia. Banyak pula cerita pasal terminologi medical pula hari ni macam tu. Kita belajar perlahan Lepas tu apa dia EPA dengan DHA tadi. Okey. Selalu kan orang cakap DHA kan, minyak ikan kena ada dalam tu banyak DHA. Apa di DHA? DHA adalah, nak sebut pun panjang ni docosahexaenoic acid, omega 3. Tu dia lah. Jadinya dia ni komposisi DHA ni komposisi 1/4 dia adalah lemak untuk komposisi otak dekat otak kita. DHA dia perlukan 1/4 untuk menghasilkan yang dihasilkan oleh DHA. Okey, faham tak? Sebab tu DHA ni sangat penting bagi perkembangan otak bayi. Macam tu. Budak-budak kecil kan macam yang nak meningkat umur daripada 1 ke 7 tahun kan nak perlu susu tambahan untuk meningkatkan DHA untuk perkembangan otak dia Lepas tu dia membentuk kepekaan neuron. Neuron tu adalah otak yang pernah kita dah cakap, saraf-saraf otak tu yang kecil, yang halus-halus tu dipanggil neuron. Neuron tu lah nak jadikan dia tu peka, makna nak jadikan otak kita ni mendapat info dan berinteraktif, dia perlu ada DHA tu. Okey. So dia mencerdaskan otak lah. Bila DHA lebih cukup dalam tu, dia memang mencerdaskan otak kita lepas tu dia adalah satu transporter glukosa untuk nutrisi penting dalam pembentukan neuron tadi. Okey, maknanya ini DHA ni banyak pada otak lah banyak pada otak. Lepas tu satu lagi, DHA pun membantu dalam perkembangan fungsi mata dan juga sistem saraf yang sempurna. Okey, iaitu bila kita DHA cukup dalam badan, dia akan menjaga kita punya retina mata, retina. Malam ni kita banyak sebut terms medical sebabnya kita nak tahu apa dia kolesterol kan. Tapi tak adalah orang kata belajar 100% medical So dia untuk saraf-saraf, memang kita tahu saraf otak, saraf mata memang sangat halus sangat terima kasih siapa yang tengok Paman Ain, terima kasih Mak Zahari, terima kasih. Okey, jadinya itu fungsi DHA DHA ni dia memang bagi kepekaan, dia bagi vitamin pada neuron-neuron ataupun saraf-saraf halus dekat otak dan juga mata. Panas sangat ni.
Okey, itu DHA. Lepas tu apa dia EPA sebab dalam minyak ikan ada EPA dengan DHA. Okey, EPA pula eicosapentaenoic acid, iaitu omega 3. Dalam omega 3 juga dekat dalam minyak ikan tadi So apa dia? Dia tu bantu dalam produksi prostaglandin dalam darah untuk cegah trombosis. Trombosis ni apa dia? Trombosis ialah pembekuan darah. Okey, di mana kita tahu kalau misalnya darah tu beku, darah kita pekat atau beku, aliran darah tu tak lancar Bila tak lancar, aliran darah ke organ-organ badan, terutama otak dan juga fungsi hati kan, jantung tak lancar, kita punya apa tu? Fungsi organ tu akan terganggu. Okey, macam kalau misalnya kata salur darah pada otak tu terganggu, bukan bani, ini lembu betina ni. Macam tu So dia akan terganggu. Jadinya kita EPA ni penting dalam omega 3 ni dalam minyak ikan untuk mencairkan, untuk menghalang trombosis. Trombosis tu kan tadi pembekuan darah dia menghalang pembekuan darah. Lepas tu mengurangkan dapat aterosklerosis. Aterosklerosis adalah arteri is salur darah. Sklerosis adalah pengecutan. Macam tu. Ataupun tersumbat adalah bila kita tersumbat dekat satu bahagian darah, dekat bahagian tu tak boleh nak supply darah. Jadinya dekat situ akan jadi gangrene. Dia akan tersumbat. Itu dia aterosklerosis. Lepas tu dia sangat sesuai untuk kesihatan jantung. Sebab apa? Jantung kita lah yang mesin utama untuk mengepam darah. Kan, untuk proses pertukaran darah apa semua tu jantung kita. Jadinya bila salur darah tu tak tersumbat, kita punya jantung bekerja dengan normal, dengan cantik lah maknanya. So tekanan darah tu ke normal, tak jadi tinggi ke. Sebab apa tekanan darah tinggi? Bila salur darah tu sempit, kita ni jantung akan bekerja kuat untuk push, untuk push darah tu lalu pada saluran darah yang dah sempit tadi. Jadinya dekat situ kita punya tekanan darah akan jadi tinggi. Jadi kita tak nak tinggikan dia, kita clearkan salur darah yang sempit tadi. Okey? Faham Okey, itu dia EPA dengan DHA. Okey. Apa dia nak cerita? Okey. Sekejap. Kita cerita satu-satu ya. Okey, tadi kan gabus tengok dah hilang gabus tadi, tak ada buat magic Ini ni memang dia cair sendiri dengan satu soft gel tadi. Okey. Apa dia? Arctic Sea Forever Living. Tadi apa dia keistimewaan ataupun kelainan Arctic Sea Forever Living, minyak ikan Forever Living dengan minyak ikan daripada jenama lain. Tak nak cerita jenama apa, tak nak ambil pun, tak nak ambil tahu pun, tapi kita nak cerita pasal Forever Living saja. Okey, dalam ni ada minyak ikan daripada ikan salmon, ikan salmon dari lautan Antartika ataupun lautan Arktik yang bersuhu sejuk, bebas dari pencemaran dan bebas merkuri. Okey. So itu kita sebab tu kita panggil dia Arctic Sea. Arctic Sea itu kita ambil daripada Antartika, lautan Antartika ataupun lautan Arktik yang dekat kutub utara semua tu, macam itulah yang bebas merkuri, bebas pencemaran. Okey. Lepas tu dalam Arctic Sea ni ada omega 3 Omega 3 tu apa dia pula? Tadi cakap kan omega 3, omega 9 kan. Okey, sebelum tu Kak Ella nak cerita bapa pada omega 3 dunia, father of omega 3. Okey, dia ni Dr. John Dearborn, researcher, dia membuat kajian, kajian kenapa orang Eskimo tak ada, dia hanya dapat 1% sahaja heart attack. Okey, dia punya ratio dia tu 1% saja kena heart attack orang Eskimo. Jadinya dia ni
membuat kajian, dia ambil sampel orang Eskimo, dia ambil sampel orang Eskimo, sampel darah tu, dengan dia bawa balik ikan daripada lautan Antartika tadi. Okey, dia bawa balik, dia kaji. Lepas tu sebab dia kata orang Eskimo ni hanya 1% saja meninggal, yang meninggal disebabkan sakit jantung. Tak macam penduduk dunia lain, tempat lain, kebanyakannya memang percentage untuk sakit jantung tu tinggi. Okey. So dia ambil sampel dan dia buat kajian dalam kolesterol, iaitu lipid study. Lipid study mengkaji kadar kolesterol dalam darah. Okey. So hasil dia jumpa kadar kolesterol adalah sangat rendah daripada orang biasa. Jadinya dia dari situ dia dapat omega 3 daripada ikan salmon tu. Kucing aku. Okey, dia dapat omega 3 daripada ikan salmon tu berjaya untuk merendahkan kadar kolesterol dalam darah. Okey. Itu sebabnya Doktor apa tadi? John apa tadi John Dearberg researcher ni comel dek dah adalah diiktiraf sebagai father of omega 3. Okey, dalam Forever Living. And then dalam dunia jadinya dia mempatentkan satu soft gel tu ada RTC dan juga ada RTC, ada omega 3 dan omega 9 dalam satu tu. Okey, kenapa dia kena tambah dengan minyak zaitun? Mari kita cerita kenapa dia kena tambah dengan minyak zaitun. Yang mana dia tahu omega 3 saja pun dah cukup. Apa ni? Okey, omega 3 pun cukup untuk merendahkan kadar kolesterol kan. Jadinya kenapa dia kena tambah dengan minyak zaitun? Nak cerita pula kat sini kenapa. Okey, omega 3 ni dia boleh mencairkan lemak. Okey, dia boleh mencairkan lemak. Lepas tu dia buat kajian pada minyak zaitun. Minyak zaitun dah ramai dah orang buat kajian in fact minyak zaitun tu adalah makanan sunnah makanan sunnah. Jadinya dah ramai buat kajian kenapa perlunya minyak zaitun kan, olive oil. Jadinya ramai buat kajian. Lepas tu kenapa dia perlu combinekan dua ni? Kenapa dia perlu combinekan minyak zaitun omega 3 tadi, minyak zaitun omega 9 dengan minyak ikan omega 3. Okey? Sebabnya omega 3 ni dia boleh mencairkan kolesterol, boleh mencairkan lemak dalam salur darah. Okey? Tapi dia sangat lambat beraksi, lambat membawa keluar daripada salur darah kita tadi. Dia lambat. Omega 9 pula daripada olive oil, daripada minyak zaitun, dia ni ada satu fungsi, dia boleh menembusi dalam lagi tau. Macam dekat salur darah tu dia boleh menembusi dalam lemak-lemak kolesterol yang terperangkap dalam salur darah tu, dia boleh pergi dalam dengan setebal, kalau tebal kolesterol tu kan dia boleh pergi dalam, and then dia boleh mempercepatkan pengeluaran lemak yang dah dicairkan tadi. Okey, faham tak? Jadinya dia dua ni, omega 3 dengan omega 9 ni bekerjasama. Omega 3 dia boleh mencairkan, omega 9 dia boleh tembus ke dalam and then bawa keluar dengan cepat. Okey? Hai, terima kasih siapa yang tengok tak sempat nak sebut nama sebab kita nak kejar masa juga. Banyak benda nak cerita sebenarnya. Okey? Terima kasih siapa yang tengok. Ita, Hazira, Dekda, Paman semua ni, terima kasih lepas tu itu dia fungsi omega 3 dengan omega 9. Kenapa dikombinekan dua tu? In fact dalam tu ada juga vitamin bahan tambahan dia, vitamin C vitamin C, vitamin E untuk kulit. Lepas tu soft gel dia memang daripada gelatin halal. Lepas tu dia ada glycerin dengan air lah untuk buatkan soft gel tu. So kenapa mesti okey. Dah tadi kan omega 3 tu dia boleh mencairkan kolesterol jahat. Lepas tu omega 9 tu dia boleh menembusi ke dalam dan boleh mempercepatkan pengeluaran pengeluaran lemak tadi yang dah dicairkan tu ke hati untuk dikumuhkan. Okey. Lepas tu kombinasi ni lah yang menyebabkan benda RTC ni jadi special. Okey. And then dipatentkan untuk forever living sahaja. Okey.
company lain tak boleh patentkan macam ni, tak boleh tiru pun macam ni. Sebabnya Forever Living dah patentkan minyak ikan tadi dengan minyak zaitun dalam satu soft gel plus dengan vitamin E. Kalau company lain nak buat, dia kena tambah pula benda lain lagi. Dia tak boleh perfect buat macam ni. Okey, itu dah dipatentkan untuk Forever Living sahaja. Okey. Lepas tu kombinasi minyak ikan dengan minyak zaitun tadi ni, dia boleh meningkatkan ketahanan badan, memelihara kesihatan kardiovaskular. Kardiovaskular tu apa dia? Ya Mbak Ya, terima kasih. Okey, meningkatkan kesihatan kardiovaskular. Kardiovaskular ni adalah berkaitan dengan jantung kita lah. Banyak term medical tak apa, kita belajar perlahan. Kak Ila pun belajar juga. Lepas tu dia pelihara kesihatan kulit kita. Mana kan ada bahan tambahan adalah vitamin E untuk kesihatan kulit. Ni aku ni bani, bukan bani ni lembu betina ni. Okey, lepas tu dia mengawal atur fungsi saraf. Macam tadi cakap DHA tinggi kan, bila DHA tinggi tu dia mengawal fungsi saraf kita. Dia mencerdaskan neuron kita untuk bersambung kan, untuk fungsi saraf-saraf halus, terutama kat mata dengan kat otak. Lepas tu di mana kita tahu EPA dengan DHA kena ambil hari-hari. Lepas tu okey, kenapa kena RTC Forever Living? Kenapa kena ambil yang ni? Sebabnya satunya tadi gabungan yang mantap lah, omega 3, omega 9 dengan vitamin E dalam satu soft gel halal. Lepas tu dia dapat pensijilan halal Ivanka. Ivanka ni adalah diiktiraf oleh JAKIM dan juga KKM. Bukan JAKIM dengan KKM saja, sebab kita kat Malaysia JAKIM dengan KKM lah, tapi di seluruh dunia, termasuklah negara Arab, negara negara Islam lain lah. Bila ada je logo Ivanka, logo Ivanka ni memang diiktiraf halal seluruh dunia. Ni logo M. Kak Ella pernah tunjuk logo M ni, ni adalah logo Ivanka. Maknanya selalu yang Kak Ella cakap, misalnya kata kita pergilah mana-mana negara luar yang yang payah nak cari sumber halal, kita pergi dekat pasar raya dia orang, cari je logo M tadi. M tadi itu Ivanka punya logo, itu adalah makanan halal. Bukan senang nak masuk nak dapatkan sijil halal tu. Sebab itu diiktiraf dunia, termasuklah negara Arab sana dan juga Malaysia. Lepas tu dia lulus KKM. Of course lah lulus KKM. Dia sebab dia tak ada bahan kimia lain. Lepas tu mengandungi 100% minyak ikan lautan Arktik dan minyak zaitun yang dipatentkan eksklusif untuk Forever. Macam Kak dah cakap tadi, dipatentkan khas. Dalam satu soft gel ni ada 2 minyak ikan, minyak zaitun dan juga vitamin E untuk tambahan. Memang company lain takkan buat macam ni dah. Lepas tu dia bebas pencemaran dan merkuri. Lepas tu 2 minyak yang boleh mempercepatkan pencairan lemak dan membawa keluar kolesterol jahat tu ke dalam hati untuk dikumuhkan. Lepas tu dalam satu soft gel ni ada 750 mg minyak ikan omega 3 tadi dan 250 mg minyak zaitun, olive oil. Okey, khasiat dia tadi dah beritahu juga kan, melancarkan salur darah. Sebab bila kolesterol dah dicairkan dan dibawa keluar, so kolesterol dah clear dalam salur darah, jadi salur darah tu jadi lancar lah. Lepas tu mencegah kolesterol jahat dan memberikan kolesterol baik lebih banyak dalam badan kita, dan boleh menurunkan berat badan. Macam mana dia boleh menurunkan berat badan? Sebab bila cakap pasal berat badan ni memang seronok sangat. Semua seronok. Tapi yang tak seronoknya dia tak nak diet. Macam tu kan. Sebab bila kita dapat keluarkan kolesterol daripada dalam badan, secara automatik kita punya metabolisme tu bekerja dengan normal. Bila bekerja dengan normal, kita mudah berpeluh semua tu. Lepas tu dia meningkatkan kita punya fungsi, organ-organ dalaman semua. Kita boleh membakar lemak dengan lebih efektif. Selalunya dekat mana? Kalau misalnya bila lemak kita terbakar, dia keluar ikut mana?
Macam AVG, macam aloe vera gel, dia akan keluar melalui perkumpulan besar dan kecil kita kan. Tapi bila kita makan RTC, pengeluaran dia daripada perpeluhan kita, peluh. Jadi orang yang makan RTC selalunya dia akan berpeluh lebih sikit. Okey. Terima kasih siapa yang tengok. Lepas tu dia sesuai untuk pesakit jantung dan stroke, hypertension iaitu darah tinggi, dan juga kencing manis, ya. Di mana kita tahu yang sakit jantung tu stroke yang kerosakan pada fungsi otak. Kalau sakit jantung lah, maknanya kita tahu memang jantung adalah mesin utama untuk pengalirian darah yang terbaik kan. Ada untuk pertukaran darah kan, tu jantung. Jadi bila salur darah tu dah tak tersumbat, cantiklah kita punya mesin tu berjalan untuk supplykan darah ke seluruh bahagian tubuh, terutama otak dan juga mata. So dia mencantikkan kulit. Sebab apa? Sebab dia ada vitamin E. Vitamin E memang sesuai sangat untuk kulit, meningkatkan kecerdasan otak. Di mana kita tahu kalau misal katalah salur darah kita dah cantik, pengaliran darah ke otak tu menjadi sangat efektif, dan kita punya fungsi otak akan jadi lebih baik lah, lebih baik. Jadinya kuranglah risiko untuk kena stroke. Lepas tu dia boleh mencerahkan penglihatan kita. Tadi macam Kak dah cakap, dia tinggi DHA. DHA tu untuk fungsi-fungsi saraf halus. Macam kita tahu mata ni dia banyak retina, ada saraf-saraf halus. Jadi dia membaiki kat situ. Lepas tu dia melegakan kesakitan, anti radang, sesuai untuk orang yang migraine, selalunya. Lepas tu kawal dengkur, jerawat dan senggugut. Di mana kita tahu kalau misal kata senggugut ni selalunya perjalanan darah tak lancar. Jadi bila kita amalkan makan RTC ni, perjalanan darah tu jadi lancar dan kita tak adalah dapat senggugut macam tu. Dan juga boleh menghilangkan sembelit. Tu tadi bahan utama tadi macam Kak Ella cakap, ikan salmon, ikan bilis dan ikan kod. Lepas tu omega 3 lah. Lepas tu minyak zaitun sebagai tambahan. So apa lagi nak cerita? Dah banyak cerita ni. Okey, kita recap balik. Nanti kita tengok kita punya demo akhir kita, apa jadi pada kita punya kajian tadi. Okey, kita recap balik dalam satu soft gel tadi. Satu soft gel tadi, ni gel ni dah dikempiskan, dah keluarkan dia punya minyak tadi. Dalam satu soft gel ni ada EPA 225mg, 225mg, ada DHA 150mg, iaitu dalam minyak ikan tadi. Minyak ikan tadi totally ada 750mg kan. Lepas tu dalam minyak zaitun ada oleic acid, iaitu 150mg. Lepas tu siapa yang boleh makan? Minyak ikan ni siapa yang boleh makan? Kita cerita sikit siapa yang boleh makan. Dia boleh makan seawal bayi umur 6 bulan. Okey? Maknanya tak bahaya langsung. Ni. Nampak tak? Macam mana pula bayi nak makan, nak telan besar ni kan? Besar kan? Jadinya untuk bayi 6 bulan, kita pecahkan dia, letak dalam sudu, bagi minum pun boleh. Sebab dia tinggi DHA tau. Dia tinggi DHA. Di mana kita tahu bayi selalunya dapat DHA, EPA ke apa daripada susu ibu. Jadi pada umur 6 bulan tu dia dah perlu ambil makanan tambahan. Okey, kita boleh amalkan sebiji pagi pun cukup. Lepas tu sehinggalah ke warga emas. Warga emas pun boleh makan, tak ada masalah. Dia tak boleh telan, kita pecahkan. Lepas tu dos dia, cara makan dia banyak mana. Untuk bayi makan satu kapsul saja. Pecahkan, letak dalam sudu, bagi dia minum lah. Sebiji sehari cukup. Lepas tu kanak-kanak pun macam tu jugalah. Kanak-kanak umur 7 tahun ke atas sama dengan dewasa. Pagi sebiji, malam sebiji, tak ada masalah. Dewasa pun satu pagi satu malam. Tapi kalau dia memang doktor dah cakap dia tu memang ada kolesterol, high kolesterol, tinggi kolesterol, memang makan ubat kolesterol, dia boleh makan 2 pagi 2 malam. Okey? Untuk dewasa, untuk mencairkan cepat sikit lah dia punya kolesterol. Macam tu. Jadinya kalau untuk maintenance, pada orang yang kata tak ada kolesterol dalam badan, tak tinggi lah kolesterol. Sebabnya macam Kak Ella cakap, kolesterol dalam badan dapat didetect, dapat
di apa ya, dapat detect lah, dapat kita dapat tahu kolesterol tinggi dalam badan bila 70%. Bila kolesterol tu 70% dalam badan, barulah kita dapat tahu kita tu ada high kolesterol. Bawah pada 70% kita tak dapat nak detect pun. Okey. So pada untuk yang maintenance macam dia pergi check tapi doktor kata tak ada kolesterol, tapi untuk maintenance dia boleh ambil satu pagi satu malam. Tapi kalau yang memang dah ada kolesterol tu, even kita check dekat fingerprint ni, dia dah tinggi 5 poin lebih ke atas tu, dia boleh ambil 2 pagi 2 malam. Okey. So itu dia recap kita. Lagi apa lagi? Apa lagi nak cerita? Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya So itu tadi khasiat dia dah beritahu. Lepas tu kita tengok. Okey, ni tadi gabus tadi. Kak Ella tak ada usik apa pun. Gelas ni tak ada pun keluarkan gabus. Dah dicair. Nampak tak? Tak ada langsung dah minyak dia. Gabus tadi. Kalau ikutkan gabus tadi ni, gabusnya tadi Kak Ella isi banyak kan? Inilah menggambarkan yang di mana yang tadi Kak Ella cakap omega 3 minyak ikan tadi boleh mencairkan, tapi untuk mempercepatkan tindakan tu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun, olive oil tadi. Okey, dia gabungan dua tu memang satu gabungan yang mantap satu mencairkan tapi dia lambat bawa keluar benda tu. Minyak zaitun pula dia boleh tembus masuk dalam jauh dan mempercepatkan pengeluaran kolesterol tadi. Okey, faham tu pasal kita tengok tadi gabus tadi boleh hancur hancur. Tapi kan orang cakap pula kalau hancur macam ni sekarang salur darah pecah lah kan. Pecah ke tidak? Tengok tadi kan Kak Ella sapu sini kan dekat tangan ni kan, dekat kulit ni tak ada apa kesan pun. Okey, dia tak bertindak pada kulit ataupun dinding salur darah tu, dia cuma bertindak pada lemak sahaja. Okey, lemak dan juga kolesterol sahaja Jadi tak adalah istilah salur darah pecah ke luka ke, tak ada. Maknanya dia memang betul-betul attack pada kolesterol yang menempel dekat arteri tadi dekat salur darah. Arteri tu salur darah dia menempel kat situ, dia bagi lancar balik perjalanan darah tadi. Okey, faham? Macam tu cerita dia. Letih nak cerita. Kak Ella pun baru belajar juga kan. Kita kita refresh balik. Memang ada belajar tapi tak adalah sedetail ni tapi bila kita belajar balik, kita share dengan orang seronok jadinya siapa yang nak tanya boleh tanya kalau misalnya kenapa nak test dengan produk lain minyak ikan daripada syarikat lain boleh, tapi kita tak nak buat macam tu tak baik kan. Nak tunjukkan kelemahan orang. Tapi boleh pada siapa yang tengah makan minyak ikan ataupun minyak zaitun dekat rumah, memang ada, tak kira lah daripada jenama apa pun, sebab banyak dekat pasaran sekarang ni, memang banyak. Boleh try buat macam Kak Ella tadi. Okey, ambil air suam, pecahkan satu soft gel dalam ni, masukkan gabus tadi, gabus polystyrene, masukkan polystyrene. Kalaulah dalam masa kita bercakap ni boleh jadi macam ni, maknanya memang terbaik lah tapi dekat Forever Living memang terbaik. Dia punya gabus ni boleh cair sebab apa tadi? Sebab minyak ikan dan minyak zaitun bergabung. Di samping tu dia mencantikkan kulit sebab ada vitamin E dan juga vitamin E dalam soft gel tadi lah. Lepas tu untuk soft gel tu dia daripada gelatin halal lah. Kalau tak kita tak dapat lah CJ Ivanka daripada Ivanka ni daripada antarabangsa global punya CJ halal global punya. Maknanya JAKIM, KKM memang dah iktiraf benda tu halal. Diiktiraf kalau kajian daripada Ivanka tu memang halal. Even kita pergi ke overseas pun kita cari logo halal. Dia tak ada logo halal Malaysia, dia ada logo halal M tu, Ivanka Bukan kita je Malaysia, termasuklah Arab sana semua tu, yang negara-negara Islam lain pun mengiktiraf logo Ivanka logo halal tu. Jadi tak ada istilah kita guna gelatin tak halal ke apa ke macam tu So itu dia nak ceritakan
kalau misalnya ada yang boleh yang tengah makan minyak ikan ke apa ke, inilah cara demo dia. Kita nak check, kita nak nak tengok keberkesanan minyak ikan kita yang kita tengah makan ataupun minyak zaitun yang kita tengah makan tu. Pada kita makan macam tak ada apa jadi, baiklah kita makan ni dalam satu soft gel. Dalam satu soft gel saja, tengok nampaknya dia boleh mencairkan gabus tadi. Memang tak ada langsung. Tadi ada kan, siapa yang tengok memula tadi, nampaklah gabus tu. Okey, last but not least Kak Ella nak ceritakan berapa harga ni. Sebab memang selalu Kak Ella akan cerita berapa harga kan. Okey, siapa yang tengok tu, kalau nak tanya boleh tanya, tinggalkan soalan ke, tak pun boleh PM nanti Kak Ella tinggalkan nombor WhatsApp. Boleh WhatsApp Kak Ella. Kak Ella akan jawab. Selalu memang macam tu lah. Setiap kali lepas demo ada yang bertanya. Tak apa, tak ada masalah, boleh tanya. Sebabnya kadang-kadang tu orang ni dah ambil dah, memang dah ambil minyak ikan, minyak zaitun, dah makan dah banyak dah, mahal pun beli. Tak ada masalah. Tapi cubalah buat demo macam ni. Kalau boleh mencairkan gabus tadi, memang baiklah. Samalah macam Atik C ni. So kita cerita, dalam ni ada 60 soft gel. Nampak tak? 60. Okey, 60 soft gel. Ada 60. Harga dia RM118. Okey, RM118. Untuk orang yang memang ada high kolesterol ataupun hyperkolesterolemia ataupun hyperlipidemia, itu nama medical dia. Kalau tengok doktor tulis bersambung entah apa benda tu kan, itulah hyperkolesterolemia ataupun hyperlipidemia, macam itulah. Itu dia ada kolesterol. Dan doktor kata okey, makan ubat kolesterol, makan petang itu ataupun malam, itu memang dia ada tinggilah bacaan kolesterol tinggi dalam darah. Boleh ambil 2 pagi 2 malam. Okey. Kalau misalnya kata normal, bacaan kolesterol tak ada, normal, untuk maintenance saja boleh ambil pagi 1 malam 1. Macam budak kecil lah boleh ambil untuk perkembangan otak dia dan juga perkembangan saraf mata dia. Okey. Sebabnya budak kecil yang baru lahir sampai 6 bulan tu, DHA tu amat tinggi dalam susu ibu. Okey, tapi lepas 6 bulan dia kena ambil makanan tambahan. Jadinya yang terbaiknya inilah, senang dia nak minum. Kita pecahkan, letak dalam sudu, bagi dia minum pun senang. 1 biji sekali. So untuk yang atas pada 7 tahun boleh ambil sebiji sehari. Okey, sebiji sehari atau sebiji pagi malam pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada bahan kimia, dia memang tinggi DHA dengan EPA. Macam tadi Kak Ella ada cerita pasal EPA dengan DHA, nak sebut pun panjang sangat. Jadinya boleh refer balik. Dalam satu botol ni ada 60 soft gel, pagi dan malam. Kalau untuk maintenance pagi dengan malam, dapatlah sebulan. Kalau misalnya orang tu ada kolesterol tinggi, makan 2 pagi 2 malam. Untuk permulaan lah. Once dia punya kolesterol dah become low, dah makin rendah macam tu, bolehlah ambil maintenance pagi 1 malam 1. Macam tu. Bila salur darah dah lancar, perjalanan darah tu dah lancar, salur darah tu dah tak tersumbat, highway dah lancar. Bila highway dah lancar, dia punya fungsi darah tu dapat pergi ke organ-organ kita, organ-organ penting, terutama otak, otak, jantung kita, dapat pergi ke hati, dapat pergi organ yang penting lah. Jadinya tak adalah kita dapat sakit. Macam tu. So itulah dia tadi. Kalau misalnya dalam Forever Living 80 hingga 90% sakit datang daripada usus yang kotor, dan 10 hingga 20% penyakit datang daripada salur darah yang tersumbat. Okey, selalunya memang dalam Forever Living untuk detox, kita akan suggest satu aloe vera gel dengan satu lagi Atik C lah. Itu memang gabungan mantap dua tu. Okey, itu saja. Untuk order, untuk pertanyaan lanjut boleh refer, boleh WhatsApp Kak Ella balik. Tak ada masalah, bila-bila masa pun. Nak komen boleh komen, nanti Kak Ella akan jawab. Okey, itu saja buat masa ni. Okey, itu je.
Terima kasih pada siapa yang tengok. Kalau boleh share kan, sebabnya sedikit ilmu yang kita share tu lagi bermakna kan, untuk orang-orang yang memerlukan. Kadang-kadang kita tak rasa benda tu penting pada kita, tapi pada orang yang mengalami sakit tu ke apa ke, memang dia mencari salah satu suplemen yang terbaik. Jadi tolong share. Kak Ella dah bagi banyak input, insya-Allah. Lepas tu moga kita dapat tolong ramai lagi orang untuk jaga kesihatan kita, bebas daripada misi menjauhi hospital. Bukan benci hospital, tapi kalau boleh tak nak makan ubat hospital macam tu. Tapi kalau dah sakit kena juga makan kan. Tapi itulah misi kita, nak tolong ramai orang untuk dapatkan suplemen yang terbaik. Okey, itu saja buat kali ni. Terima kasih kepada yang tengok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.